السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, minggu lepas kita baca hadis tentang beberapa bentuk azab kubur seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis baginda. Hari ini saya mengambil kesempatan untuk kita melihat bentuk nikmat, beberapa bentuk nikmat yang diperolehi oleh orang-orang yang beriman ketika mereka berada di dalam kubur nanti. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang sama, iaitu daripada hadis riwayat Imam Ahmad daripada Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Dia berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Sama hadis yang kita baca minggu lepas. Al-Bara ibn Azib beritahu mereka keluar bersama dengan Rasulullah dalam menguruskan satu jenazah dari seorang lelaki dari kalangan Ansar, sehinggalah mereka sampai di kubur. Kemudian disebut di dalam hadis walamma yulhad, belum dibuat lahat ataupun belum dikebumikan jenazah. Sama ada belum dibuat lahat ataupun sebelum dikebumikan jenazah, sebelum dimasukkan jenazah ke dalam lahat. Lalu Nabi SAW duduk. Nabi memberi tazkirah kepada para sahabat yang berada di sekitar baginda. Duduk yang dimaksudkan di sini bukan duduk di atas kubur, kerana sabit larangan Nabi SAW dari seseorang duduk di dalam Nabi sabit larangan duduk di atas kubur. Jadi Nabi duduk sini maknanya di bawah tu tak ada kubur. Kalau di bawah tu ada kubur, kita duduk atas kubur, ada tegahan, ditegah dalam Islam. Kemudian sehinggalah kata Al-Bara ibn Azib, Nabi SAW bersabda, innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Sesungguhnya seseorang hamba yang beriman apabila dia akan berpisah dari dunia dan akan masuk ke alam akhirat. Alam kubur tu adalah alam akhirat yang paling pertama, yang paling awal sekali. Nabi kata bila seorang hamba dia akan terpisah dari alam dunia dan dia akan masuk ke alam akhirat, yakni masuk ke alam barzakh ataupun alam kubur, nazala ilaihi malaikatun minas sama, akan turun malaikat-malaikat dari langit, bidul wujuh, muka mereka cerah, bercahaya. Kalau minggu lepas kita baca hadis, sahabat bagi tahu Nabi kata kalau yang mati itu seorang yang kafir, sudul wujuh, malaikat-malaikat yang turun dalam keadaan gelap muka mereka. Tapi kalau orang yang beriman, malaikat yang turun ketika orang beriman itu nazak, malaikat itu dalam keadaan bidul wujuh, muka mereka cerah, ka'anna wujuhahumus syams, wajah-wajah mereka, muka-muka mereka seperti matahari, maksudnya bercahaya dan cerah, elok, indah. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, bersama dengan mereka itu ada kafan dari kain kafan syurga. Saya dah bagi tahu kepada tuan-tuan minggu lepas. Jasad manusia dikafankan oleh manusia, roh dikafankan oleh malaikat. Roh orang kafir, malaikat bawa turun kafan yang disebut sebagai musuh al-musuh, kulit yang keras dan kasar, busuk bau dia. Itu musuh al-musuh, kain kafan ni bau untuk orang kafir. Manakala untuk orang beriman, ma'ahum, kata Nabi, bersama dengan para malaikat itu kafanun, kain kafan min akfanil jannah, kain kafan dari syurga, wa hanutun min hanutil jannah, dan wangian dari wangian-wangian syurga. Ini sahaja dah menunjukkan satu kegembiraan, satu ketenangan, satu khabar gembira kepada roh orang yang beriman ketika dia berada dalam keadaan nazak. Hatta yajlisu minhu maddal basar, sehingga kesemua malaikat itu duduk sekitar dengan
Orang yang sedang nazak itu maddal basar, sejauh mata memandang, maksudnya banyak malaikat yang turun nak ambil nyawa seseorang. Kemudian kata Nabi, "Tsumma yaji'u malakul mauti alaihi salam." Kemudian baru datang malaikat maut yang masyarakat kita sebut Israel. Baru malaikat maut datang, hatta yajlisa 'inda ra'sih. Lalu malaikat maut atau Israel itu duduk berhampiran dengan kepala orang yang sedang nazak. Fayaqul, malaikat maut berkata, "Ayyatuhan nafsu tayyibah." Wahai jiwa yang tayyib, jiwa yang baik. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang murni, lebih kurang begitu maksudnya. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanih. Keluarlah kamu bertemu dengan keampunan dan keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeza seruan. Kalau seruan orang kafir, malaikat seru kepada orang kafir, keluar kamu bertemu dengan kemurkaan dari Allah dan azab dari Allah, menyebabkan roh itu takut. Lalu dalam hadis kita baca minggu lepas, fatafarraqa, sehingga roh tu akan berselerak ke seluruh tubuh kerana dia tak nak keluar, dia takut. Tapi bila roh orang beriman, malaikat datang dalam bentuk memujuk supaya keluar. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah kamu bertemu dengan keampunan dan keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatakhruju, lalu roh itu keluar. Bagaimana roh itu keluar? Nabi beritahu, fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fis siqa. Lalu roh orang yang beriman itu keluar seperti mana keluarnya air dari muncung teko. Apa? Keluarnya air dari muncung teko. Qatrah tu air, titisan air. Min fi, dari fi ni mulut. Siqa, teko tu lah. Seperti keluarnya air dari muncung teko. Fayakhudhuha, lalu malaikat maut segera mengambil roh tersebut. Fa idza akhadhaha, apabila malaikat maut mengambil roh tersebut, lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhunaha. Dia tidak membiarkan roh itu, melainkan dengan segera meletakkan roh tersebut pada kain kafan dari syurga yang dia bawa. Wa fi dhalikal hanut, dan dikenakan pada roh tersebut wangian yang didatangkan dari syurga. Wa yakhruju minha ka atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Maka keluarlah bau yang paling harum sekali di atas muka bumi. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayas'uduna biha. Lalu malaikat yang banyak tadi bawa roh tu naik ke atas. Yas'udun maksudnya naik ke atas. Fala yamurrun ala mala'in minal malaikah, mereka tidak bertemu dengan kumpulan malaikat yang berada di antara bumi dan langit, illa qalu, melainkan para malaikat yang ada di antara bumi dan langit itu akan berkata, ma hadzal ruhut tayyib, siapalah punya gerangan roh yang baik dan wangi ini. Fayaqulun, lalu malaikat yang membawa itu berkata, fulan ibnu fulan, roh ini adalah milik fulan bin fulan. Malaikat namakan dia dengan nama yang paling baik, allati kanu yusammunahu biha fid dunya, iaitulah dengan nama yang dia dinamakan di dunia. Saya dah sebut minggu lepas. Ini antara dalil bagi sebahagian ulama yang mengatakan manusia nama dia dibinkan dengan bapa dia ketika di dunia maupun di akhirat. Ini antara dalil. Kerana ulama tu berbeza pandangan. Sebahagian para ulama mengatakan manusia dibinkan kepada bapa di dunia, manakala di akhirat dibinkan kepada mak. Sebahagian ulama kata begitu. Wallahu ta'ala alam. Setakat saya makan, saya nampak macam antara yang menyebut pandangan pertama ini adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin, ketika dia bercakap tentang pengurusan jenazah, dia juga sebut jenazah dibinkan kepada mak, bukan kepada bapa. Itu pandangan pertama. Manakala pandangan kedua mengatakan manusia tu dibinkan kepada bapa di dunia dan di akhirat. Antara dalil
Pandangan yang kedua, hadis inilah disebabkan Nabi bagi tahu malaikat akan sebut nama orang tu fulan bin fulan. Fulan nama jenazah, nama roh, bin fulan. Fulan tu merujuk kepada ganti nama untuk lelaki. Kalau bin kepada perempuan, sepatutnya sebut fulan bin fulanah, sepatutnya begitu. Tapi tak, sebut bin fulan. Disokong lagi dengan hadis-hadis yang lain. Antaranya hadis Bukhari, tak silap saya, Nabi SAW bersabda, innakum satud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Itu lebih jelas. Sesungguhnya kamu semua, kata Nabi, akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kamu dan nama bapa-bapa kamu. Jelaslah hadis tu. Fa ahsinu asma'akum, Nabi kata. Oleh kerana itu perelokkanlah buah nama kamu tu. Jangan duk main hentam bubuh nama saja. Zanin nama. Zanin, penzina. Jangan duk main lebih kurang lah bubuh nama ni boleh elok. Kerana nama itu akan dipanggil sampai ke akhirat. Baik. Malaikat akan sebut nama dia, fulan bin fulan. Kemudian hatta yantahu biha ila samai dunya, sehingga malaikat tu bawa roh tu sampai ke langit dunia. Fayastaftihuna lah, lalu mereka minta, malaikat tu minta supaya dibukakan langit dunia. Fayuftahu lahum fayushayyi'uhu min kulli samai muqarrabuha ila samai allati taliha hatta yantahi bihi ila samai sabi'ah. Mereka bawa setiap langit minta buka sehinggalah sampai ke langit yang ketujuh, bawa roh tu. Fayaqulullahu azza wa jal, kemudian Allah Ta'ala berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin, tuliskan kitab hamba-Ku ini di illiyin. Macam-macam pandangan ulama dalam menghuraikan makna ni. Sebahagian memaksudkan uktubu kitab abdi, maksudnya letakkan kitab catatan amalan hamba-Ku di satu tempat, nama dia illiyin. Illiyin tu pun banyak tafsiran para ulama, huraian dari para ulama. Sebahagian para ulama mengatakan illiyin merujuk kepada satu tempat di langit yang ketujuh, atas langit yang ketujuh. Ada ulama kata illiyin merujuk kepada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha langit ketujuh juga, tapi ada satu kawasan yang dinamakan sebagai Sidratul Muntaha. Sidrah ni pokok sidrah. Biasanya pokok sidrah ni merujuk kepada pokok bidara tu lah, kalau kat kita ni pokok bidara. Tapi tidaklah pokok bidara di langit yang ketujuh tu sama seperti pokok di dunia. Kerana Nabi beritahu dalam hadis Isra dan Mi'raj, pokok sidrah itu buahnya seperti telinga gajah besarnya. Maaf, daunnya seperti telinga gajah bersaiz dia. Manakala buahnya seperti buah qullah hajar. Qullah bukan qullah. Qullah bekas isi ayak yang dibuat dari satu tempat bernama Hajar dekat dengan Madinah. Tapi Nabi kata benda tu besar. Sidrah ni. Muntaha itu adalah kemuncak, had, batas. Pokok yang mana pembatas, lebih kurang begitu. Pokok yang makhluk boleh sampai di situ sahaja. Lepas pada itu tak boleh. Jadi sebahagian ulama mengatakan illiyin merujuk kepada Sidratul Muntaha. Sebahagian ulama mengatakan illiyin merujuk kepada ulu. Ulu ni satu tempat yang tinggi, bukan semestinya langit yang ketujuh, tak tahu, paling tinggi. Paling tinggi atas segala-galanya. Wallahu a'lam. Di mana? Wallahu a'lam. Tak tahu. Tak diketahui. Tapi hadis sebut begitu. Tuan-tuan, perkara-perkara yang sebegini, kerana apa tuan-tuan? Menggambarkan kepada kita kerajaan Allah itu begitu luas. Sehingga Nabi nak cerita pun, Nabi berdasarkan apa yang diberi maklumat kepada baginda sampaikan kepada kita. Tapi nak berdetailkan satu persatu, gagal. Kita gagal nak detailkan disebabkan akal kita, maklumat kita hanya dapat maklumat segitu saja. Kita tak dapat nak faham secara detail. Cuba tuan-tuan bayangkan, urusan roh pun kita tak boleh nak terangkan. Tak ada siapa boleh terangkan urusan roh kita.
Siapa boleh cerita roh kita mana rupa dia? Apa rupa roh kita? Ada muka macam kita juga kan? Kita tak tahu. Ada tangan ke roh tu macam kita kan? Kita tak tahu. Diri kita sendiri kita tak boleh nak cerita roh. Sebab apa tuan-tuan? Disebabkan akal manusia ini begitu terhad maklumat dan kemampuan untuk memahami ilmu Allah. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu semua ini diberi ilmu pengetahuan melainkan sedikit sangat. Oleh kerana itu bila kita baca Al-Quran, bila kita baca hadis, ada perkara yang tak boleh difahami secara detail oleh akal, maka segeralah sedar bahawa kita ni manusia yang lemah. Tak banyak ilmu yang kita ada. Allah yang Maha Pencipta itu telah mencipta bermacam makhluk, bermacam perkara yang kita hanya dapat tahu sedikit daripadanya. Lebih daripada kita tak nak tahu. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi bagi tahu, Allah Taala berfirman, tuliskan kitab hamba aku ini di Illiyin. Sebahagian ulama kata Illiyin merujuk kepada dalam syurga. Wallahu a'lam. Tapi ada satu tempat Illiyin. Kat mana ustaz? Kami tak tahu kat mana. Macam mana ustaz boleh sebut benda yang tak tahu? Allah dan Rasul yang bagi tahu. Kami beriman kepada apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasul. Itulah termasuk dalam ujian kepada manusia. Dia nak beriman ataupun tidak kepada perkara-perkara gaib yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasul. Bukankah syarat nak jadi orang beriman kena beriman kepada benda yang gaib? Awal dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu la raiba fih, Hudan lil muttaqin, Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu adalah antara sifatnya beriman kepada perkara-perkara gaib. Kalau semua benda ni dapat diperdetailkan, dapat digambar dengan gambaran yang tepat, tak ada fungsi beriman kepada perkara gaib. Maka beriman kepada perkara gaib, benda yang tak boleh dicapai oleh akal. Tetapi apabila perkara itu sabit dari Allah dan Rasul, maka sifat orang yang beriman, sami'na wa ata'na wa saddaqna. Kami dengar, kami taat dan kami meyakininya. Kami mengatakan apa yang Allah dan Rasul bagi tahu itu adalah benar. Kalau orang tanya kat kami, hampa cuba detail, kami tak tahu. Pasal apa hampa tak tahu? Kerana Allah dan Rasul tak beritahu secara detail kepada kami. Allah bagi tahu kepada kami, Rasul bagi tahu kepada kami. Kitab catatan orang beriman ada di satu tempat bernama Illiyin. Kami beriman ada di satu tempat bernama Illiyin. Illiyin itu termasuk dalam perkara-perkara gaib. Kami beriman. Kitab catatan orang jahat, orang yang kafir duduk di satu tempat bernama Sijjin. Kami beriman kerana perkara itu ada dalam hadis yang sahih. Kami beriman. Hampa tak nak beriman, sudah, tak payah beriman. Di akhirat hampa tengok duduk kat mana. Kami orang yang beriman. Begitu dalam kita nak memahami perkara-perkara ghaib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi sebut, Allah Ta'ala berfirman, wa a'idu ilal ard, kembalikan roh itu ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, sesungguhnya aku dari bumi itulah aku menciptakan mereka manusia ni, wa fiha u'iduhum, dan aku kembalikan mereka ke bumi. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari bumi itulah, dari tanah itulah mereka akan dibangkitkan lagi sekali pada kali yang berikutnya. Iaitu apabila berlaku hari kiamat. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'adu ruhuhu fi jasadih, lalu dikembalikan ruhnya ke dalam jasad. Fayatihi malakan, lalu datang dua malaikat, sama seperti orang yang tak beriman. Didatangi dua malaikat, fayujlisani, lalu dua malaikat itu menjadikan dia duduk. Ni di mana ni? Bukan semestinya dalam tanah ni, di alam barzakh. Di mana? Wallahu alam. Apa kaitan alam barzakh dengan bawah tanah? Wallahu alam, tak tahu. Kalau ada orang nak try tengok ada dua malaikat kata ada dia tengah hidup, dia suruh orang gali kubur kat dia nak duduk dalam kubur tu barang 2-3 hari nak tengok malaikat main tangan mana, itu kerja tak cerdik lah. Itu dia masih di alam dunia. Alam barzakh ni bukan alam dunia. Alam barzakh ni alam lain. Dikembalikan dalam jasad, macam mana Ustaz Nabi sebut dikembalikan ke dalam jasad? Tak tahu. Allah Ta'ala boleh buat apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Kita tak tahu macam mana.
Tapi hadisnya begitu. Lalu fayaqulun lahu, lalu dua malaikat itu berkata kepada jenazah orang beriman tadi, man rabbuk, siapa Tuhan kamu? Orang beriman kata, Rabbi Allah, Tuhan aku adalah Allah. Fayaqulun lahu, lalu dua malaikat itu berkata lagi kepada dia, ma dinuk, apa agama kamu? Lalu orang beriman tadi menjawab, dini al-Islam, agama aku adalah Islam. Fayaqulani lah, kemudian mereka bertanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa lelaki yang diutuskan kepada kamu? Kata lelaki tersebut, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ini adalah utusan Allah, merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lah, lalu mereka tanya lagi, wa ma ilmuk, apa yang kamu tahu tentang dia, apa yang kamu buat? Fayaqul, jenazah itu berkata, qara'tu kitab Allah wa amantu bih wa saddaqtu, aku membaca kitab Allah. Tuan-tuan, orang beriman dalam kubur, qara'tu kitab Allah, aku baca kitab Allah. Ini kita kena renung diri kita. Kita ni baca Al-Quran ataupun tidak? Kita ni baca Al-Quran ataupun tidak? Baca Al-Quran, tuan-tuan, ni pesan sungguh ni. Baca Al-Quran. Kami tak erti nak baca Al-Quran, Ustaz. Mengaji Al-Quran. Kena buat kelas Al-Quran kat masjid. Sepatutnya kena ada. Masjid saya kelas Al-Quran hari Khamis malam Jumaat, Masjid Gumar Gajah, hari Khamis malam Jumaat, Ustaz Helmi. Lepas tu kemudian baca Quran setiap pagi subuh, dari hari Isnin sampai hari Khamis. Jumaat, Sabtu, Ahad tak ada. Isnin sampai Khamis saya yang bawa, saya yang bimbing, baca Quran, semua ikut, kemudian baca terjemahan. Kemudian ada kelas Al-Quran kelas Al-Quran wanita hari Sabtu pukul 3 sampai asar. Perempuan saja. Kelas Al-Quran, ustazah luar mai ajak Al-Quran di masjid. Hari Sabtu pukul 3 sampai asar. Kadang-kadang lepas asar tu sambung lagi, ada 2-3 orang yang tak habis lagi. Makmum tu 3-4 dekat 2 jam di situ. Kemudian Al-Quran untuk budak-budak seminggu 2 hari atau 3 hari, saya tak perasan. Kelas Al-Quran untuk budak-budak di masjid saya seminggu 2 atau 3 hari. Hari Sabtu pagi ada kelas harfiah pula. Al-Quran itu semua fokus Al-Quran. Sehingga ahli qaryah tak ada alasan untuk kata, kami tak tahu nak mengaji kat mana. Tak ada alasan. Kalau hampa tak reti lagi Al-Quran, memang hampa balok. Balok kan? Tahu kan balok? Orang tahu kata balok, lihat. Quran, ada orang kampung yang buat lagi pula kelas Al-Quran. Saya pun tak ingat hari apa. Itu mereka panggil saya, suruh bagi galakkan kepada orang kampung untuk main mengaji. Maknanya seminggu berapa kelas Quran kita tak tahu. Habis kita buat dah kelas Quran ni. Kalau ada orang tak reti baca Al-Quran, kami masjid ni habis usaha dah. Tak tahu nak apa. Orang beriman dalam kubur, dia akan sebut qara'tu kitab Allah, aku baca Al-Quran. Wa amantu bih, aku beriman dengan isi kandungan Al-Quran. Wa saddaqtu, dan aku membenarkan, aku percaya kepada isi kandungan Al-Quran. Ini sifat orang yang beriman. Kena baca Al-Quran, tuan-tuan. Yang boleh baca Al-Quran kena baca. Jangan boleh saya ustaz sebut tu kita dah rasa saya khatam dah. 30 tahun hari dulu saya khatam dah. Ni sikap orang kita yang perlu diubah. Semua berebut nak bagi anak-anak ni khatam Quran. Oh, anak saya umur 9 tahun khatam Quran dah. Lah, anak tu umur apa? Ayah dia kerja dah, ada rumah tangga, umur apa? 30 tahun lebih lah. Anak dia yang khatam umur 9 tahun tak baca dah Al-Quran. Khatam tu, majlis khatam tu khatam sungguh. Dia tutup Al-Quran tu, habis, selamat, tak Quran tepi. Itu bukan cara yang betul. Bukan penting pada khatam Al-Quran, tuan-tuan. Tak ada Nabi dan para sahabat ahli syurga tak pernah buat majlis khatam Al-Quran. Tetapi Al-Quran itu dibaca setiap hari. Ni sekarang ni ada teknologi, saya bagi tahu kepada tuan-tuan. Jangan tuan-tuan rasa bersalah, rasa apa semua. Ni handset kita ni, download Al-Quran, pastikan yang betul ada Al-Quran yang diselewengkan.
Download Al-Quran yang memang di-scan muka surat Al-Quran yang kita baca tu sama seperti yang kita baca. Tuan-tuan guna handset ni, tuan-tuan baca Al-Quran setiap hari. Boleh setiap salat, lepas salat tuan-tuan boleh baca Al-Quran. Boleh tanda pula berhenti kat mana. Saya sendiri memang baca melalui sini saya. Kalau tuan-tuan nak bawa mushaf, tuan-tuan nak bawa macam mana? Nak bawa dalam poket, mushaf kecil tu. Betul nak simpan kat mana? Masuk tandas nak kena kelang kabut pula, nak cari kat mana. Kemudian nak semayang, nak letak di mana, nak macam-macam urusan. Susah bawa mushaf. Ni handset. Jangan nanti handset ni hanya digunakan untuk tengok cerita-cerita lawak. Kalau budak-budak muda duk main game, handset hanya dia main game. Ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita ni, apa yang kita guna? Pastikan Al-Quran dan membaca benda-benda yang bermanfaat lebih banyak dari kita buat benda-benda yang kurang manfaatnya. Kadang-kadang kita perlu juga hibur, maksud saya untuk kelapangan, relax macam tu, tengoklah benda-benda melawak apa semua, kartun, benda-benda bergurau dalam internet ni. Dia rehat, bagi kerehatan kepada kita. Tapi pastikan banyak kita gunakan untuk benda manfaat. Tambah kalau ustaz-ustaz ni, ya Allah tuan-tuan, cari fatwa dalam internet ni. Internet ni akan memudahkan kita akses maklumat asal. Ini cepat, mudah sungguh, bermanfaat sungguh. Kita yang nak bawa internet ni ke mana? Macam saya baca hadis ni, internet. Tuan-tuan buka kita hadis sama semua sama. Tapi kita kenal lah maklum laman web yang boleh diletak kepercayaan. Laman web dari kerajaan Arab, dari Qatar, dari Jordan, laman web mufti, jawatan kuasa fatwa Jordan, jawatan kuasa fatwa Mesir, Qatar, semuanya ada dalam ni. Laman web yang seperti itu biasanya dia beri lagi banyak lagi laman web yang dihimpunkan kitab-kitab banyak yang boleh diletakkan kepercayaan. Kita kembali kepada hadis kita. Fayunadi munadin fis sama. Lalu ada suara yang menyeru dari langit setelah orang tu menjawab soalan-soalan yang ditanya. Apa suara tu menyebut? An sadaqa abdi, hamba aku bercakap benda yang benar. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, dia baca Al-Quran, dia beriman kepada isi kandungan Al-Quran dan membenar atau mempercayai isi kandungan Al-Quran. Fa afrishuhu minal jannah, maka bentangkan untuknya dari syurga. Fa afrishuhu minal jannah, sebagian ulama kata bentang dengan maksud kata bentang sebagai satu fa afrishu dari bentangkan, kita nak sebut apa? Tikar, kapek, satu bentangan yang diambil dari syurga. Ini satu nikmat. Satu lagi berbentuk nikmat kepada penghuni kubur di kalangan orang yang beriman. Wa albisuhu minal jannah, dan beri dia pakaian dari pakaian di dalam syurga. Nikmat lagi. Berikan dia pakaian dari pakaian di dalam syurga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan untuk dia satu pintu ke syurga. Bukakan untuk dia satu pintu ke syurga. Fayatihi min rawhiha wa tibiha, lalu datang bau kesegaran dari syurga tu datang kepada dia. Nikmat lagi kepada penghuni syurga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih, lalu diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Satu nikmat lagi kepada penghuni syurga yang beriman. Qal, seterusnya Nabi SAW bersabda, fayatihi rajulun hasanul wajhi, lalu datang seorang lelaki hasanul wajhi, memiliki rupa paras yang baik, rupa paras yang elok. Hasanus thiyab, pakaian dia pakaian yang elok. Tayyibur rih, bau dia bau yang wangi. Fayaqul, lelaki itu berkata kepada jenazah tadi ni, yang orang mati, orang yang beriman tadi ni, abshir billadhi yasurruk, terimalah khabar yang menggembirakan kamu. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, inilah hari yang telah dijanjikan kepada kamu. Fayaqululah, lalu orang beriman yang mati itu berkata kepada lelaki tersebut, man ant, siapa kamu ni? Wajhuka alwajhu yaji'u bil khair,
muka kamu ni muka orang yang datang bawa benda baik. Dia kata kepada lelaki tersebut. Fayaqul, lalu kata lelaki itu, ana amaluka salih, aku adalah amalanmu yang baik. Fayaqul, lalu jenazah tadi, jenazah orang beriman, dia akan berkata, Rabbi aqimis sa'ah, wahai Tuhan, jadikan kiamat segera. Wahai Tuhan, jadikan kiamat segera. Sebab apa tuan-tuan? Dia dah nampak tempat duduk dia dalam syurga. Dah dapat bau syurga tu. Dah tengok dah bentangan dari syurga, dah pakai pakaian dari syurga. Dia nak masuk syurga. Sedikit yang dia dapat tu betapa nikmat dia rasa, dia nak pergi ke syurga. Kemudian famin na'imil qabri, demikian juga dalam hadis yang lain dinyatakan bahawasanya seperti yang dalam Sahih Muslim, hadis yang lain dinyatakan apabila orang yang datang membawa jenazah orang yang beriman balik, dia mendengar bunyi selipar mereka, kemudian datang dua malaikat benda yang sama, tanya soalan kepada dia, sehinggalah dibuka pintu dia, dibuka satu pintu sehingga dia dapat melihat tempat di dalam syurga. Wa yumla'u alaihi khadiran, dalam hadis lain disebut perkara lain pula, dan dipenuhkan dalam kawasan syurga, tempat kubur dia tu, di alam barzakh dia tu penuh dengan tumbuh-tumbuhan khidran, benda yang hijau. Ila yaumi yub'atsun, dia dalam keadaan begitu sehinggalah dia dibangkitkan pada hari kiamat. Itu satu bentuk nikmat kepada orang yang beriman di dalam kubur nanti. Bahkan ada juga hadis yang lain yang memberitahu bagaimana ahli syurga itu disebut, dia diminta, ya Allah, bangkit, jadikan hari kiamat, ya Allah, hancurkan dunia, kiamatkan dunia, kerana dia nak masuk ke dalam syurga. Disebut kepada dia, nam, tidurlah kamu seperti mana tidur pengantin pada malam pengantin. Kata Imam Tirmizi ketika menghuraikan hadis itu, dia kata Nabi sebut tidurlah seperti mana tidur pengantin adalah tujuan untuk tashbihan wa taqriban ila al-faham, untuk nak bagi buat perumpamaan dan untuk mendekatkan kefahaman. Manusia ni tidur apa yang paling seronok ni? Tidur pada malam pengantin lah. Tidur apabila kita dapat tidur bersama dengan orang yang kita sayang dan kita cinta. Itulah tidur paling bahagia bagi nisbah kebanyakan manusia. Maka nak bagi tahu dia di dalam kubur, orang yang beriman, dia berada dalam kenikmatan. Nak bagi contoh tidur apa? Tidur pengantin, bagi contoh supaya dekat kepada kefahaman. Jadi ini beberapa keadaan, beberapa perkara yang disebut di dalam hadis terdiri daripada nikmat-nikmat kubur yang diperolehi oleh orang-orang yang beriman. Kita memohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebahagian daripada mereka. Dan kita juga memohon perlindungan dengan Allah supaya Allah menjauhkan kita dari kalangan orang-orang yang mendapat azab di dalam kubur. Saya dah kongsikan dengan tuan-tuan hadis beberapa bentuk azab di dalam kubur. Demikian juga hadis Nabi yang menyebut tentang beberapa nikmat di dalam kubur. Saya tengok dalam buku kita ni tak sebut banyak, dia sebut sedikit sahaja, dan tumpuan dia kepada azab di dalam kubur. Seperti yang saya bagi tahu kepada tuan-tuan, tidak Al-Quran dan hadis ni sentiasa terang kepada kita dalam bentuk seimbang. Bila sebut syurga, Al-Quran akan sebut tentang neraka. Bila sebut kasih sayang Allah, Al-Quran akan sebut tentang kemurkaan dan azab Allah. Dia mesti seimbang. Karena kalau tak seimbang, manusia ni akan terpesong dari landasan yang sebenarnya. Wallahu ta'ala alam. Kita kembali kepada kitab kita semula, iaitulah pada perenggan kata muallif rahimahullah, kata penulis kitab ni. Dia kata muka surat 165 pada edisi Jawi, edisi Rumi 150 lebih saya ingat. Kata dia, penulis kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah, penulis kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah, penulis kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah ni barangkali dia maksudkan Ibnu Abil Aiz.
Barangkali saya dah beritahu kepada tuan-tuan, saya pun tak pasti. Kitab Syarah Aqidah Tahawiyah ni, kita antara kitab rujukan penting dalam memahami akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan kitab Syarah Aqidah Tahawiyah ni, dia dalam ahli sunnah tu macam-macam juga aliran, kefahaman yang berbeza-beza. Tapi semua pemahaman yang berbeza tu rujukan mereka akidah tahawiyah, akidah yang sama. Tapi yang membezakan cara huraian. Cara huraian. Tapi kalau kita baca Kitabul Iman daripada Dr. Naim Yassin ni, saya cenderung beranggapan dia maksudkan syarah kepada syarah kitab akidah tahawiyah, iaitulah Ibnu Abil Izz. Ibnu Abil Izz. Kata dia, penulis kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah menyebut hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mutawatir, mengatakan adanya azab kubur dan nikmatnya bagi orang yang berhak, dan adanya soalan dua malaikat. Dia masih mengisbatkan, ataupun penulis kitab ni dia cuba membuktikan adanya azab dan nikmat di dalam kubur. Kerana di zaman dia, Dr. Naim Yassin ni baru meninggal. Saya ingat dalam beberapa tahun lepas dia meninggal. Orang Jordan. Kerana zaman dia ni dah ada orang yang mendakwa Islam, tapi dia tolak. Dia tak terima ada azab kubur, ada nikmat kubur, dia tak terima. Sebab tu kita nampak dia dalam buku ni nampak macam bersungguh-sungguh mempertahankan adanya azab dan nikmat di dalam kubur. Kerana dia berhadapan dengan fitnah-fitnah seperti itu. Kata dia lagi, maka wajiblah kita beriman dengannya. Memang kita wajib beriman akan adanya azab dan nikmat di dalam kubur. Kita tidak boleh berbicara mengenai kaifiatnya, bagaimana cara nikmat secara detail, bagaimana cara azab secara detail. Kita tak mampu nak faham, seperti saya bagi tahu kepada tuan-tuan, kerana ia termasuk di dalam perkara ghaib. Kerana akal kita tidak mampu mengetahui kaifiatnya. Kita hanya boleh cerita seperti mana yang disebut dalam hadis. Lebih daripada itu kita tak boleh, tak reti. Kalau orang kata ustaz, tadi ustaz kata Allah Ta'ala berfirman kembalikan rohnya ke dalam jasad. Macam mana kembali dalam jasad? Lepas tu nak suruh malaikat tu bagi orang dalam kubur tu duduk pula, nak duduk macam mana dalam kubur tu, semua dah kabur. Itu abang kata kita tak tahu kaifiat, pendetilan kaifiat ni bagaimana kita tak tahu. Rasul bagi tahu, kita beriman. Kita beriman, tak tahu bagaimana. Lalu kita tak tanya banyak tentang perkara itu. Hanya seperti yang disebut dalam hadis. Ada perkara kita boleh faham, ada perkara kita tak boleh faham. Lalu benda yang tak boleh faham, macam saya sebut tadi, itulah tuntutan beriman kepada perkara gaib. Dan memang tidak serupa dengan apa yang berlaku di dunia ini. Kita tak boleh kiaskan, macam mana nak duduk? Tak boleh. Kerana alam tu alam baik, alam barzakh. Alam barzakh. Dia masalah bila kita kata alam barzakh tu dalam kubur bawah tanah tu, tak betul lah. Bawah kubur, dalam kubur yang kita duk korek tu, itu alam dunia lagi. Ni bukan alam dunia, alam barzakh. Dinamakan juga alam barzakh itu kubur. Macam mana ustaz tak faham? Memang jangan tanya tak faham, saya pun tak faham. Jangan, pasal kita tak pernah pergi dalam kubur tu. Tapi beriman kita, seperti mana kita beriman, macam saya beritahu kepada tuan-tuan, beriman kita seperti mana hari ni pukul apa sekarang? Pukul 8 malam, bukan 8 pagi. Kalau orang kata ustaz, pukul 8 pagi ni ustaz, taubat 8 malam sekarang ni. Habaq kata sungguh tu lah. Ramai orang kata, ustaz, kalau ustaz kata 8 malam, kami pukul ustaz. Kita boleh kata tak apalah, dah nak penat sangat pukul 8 pagi, aku kata 8 pagi. Tapi dalam hati kita apa? 8 malam. Seperti yakinnya kita pada sekarang ni pukul 8.7 malam, maka demikianlah kita yakin perkhabaran Allah dan Rasul ada soal jawab di dalam kubur. Apa yang disebut dalam hadis yang kita baca sebentar tadi benar-benar berlaku kerana dinyatakan oleh Rasulullah. Hampa tak percaya ke? Ada orang satu dunia tak percaya ke? Kami tetap mengimani perkara itu kerana Allah dan Rasul yang bagi tahu. Macam tu. Abang. Manakala syarak pula tidak mendatangkan sesuatu yang mustahil pada akal, tetapi kadang-kadang mendatangkan sesuatu yang mengagumkan, betul? Mengagumkan akal.
Mengkagumkan, betul lah, mengagumkan akal. Tak ada sesuatu yang bertentangan, kerana akal boleh terima Allah Ta'ala boleh buat apa saja yang dia kehendaki. Sistem yang berbeza, hatta di alam dunia ini pun seperti yang saya bagi tahu kepada tuan-tuan, kita telah duduk di dalam perut mak kita selama 9 bulan. Hari ini kita tak boleh duduk lah maya. Dalam perut orang tak boleh nak duduk. Tapi boleh duduk dalam perut mak kita selama 9 bulan. Akal boleh terima. Demikianlah Allah. Maka tak ada sesuatu yang boleh menentang akal, tak ada. Setelah akal itu meyakini Allah Tuhan yang tidak ada batas kekuasaan dan kehebatannya. Tapi kalau dia duduk ragu, betul ke Tuhan ni ada? Nak beriman kubur pasal apa? Tuhan dia tak percaya tentang kekuasaan Tuhan, macam nak beriman tentang kubur? Dia kena beriman kepada Allah Ta'ala terlebih dahulu, ya. Tengok diri sendiri, tengok alam yang ada di sekitar kita, bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha bijaksana dan maha gagah perkasa, sehingga tak mampu diungkapkan oleh kata-kata manusia akan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu tengok Nabi sebut zikir waktu pagi. Lupa tu zikir tu, Subhanallah, Subhanallah yang adada. Zikir waktu pagi, wazinata ala syih. Macam mana mula dia? Duduk imam zikir lain. Tak mari saya. Wazinata ala syih wa midad kalimati. Oh tak mari. Dia main ujung. Mari kita nak habaq kata bagaimana kita memuji Allah dalam bentuk yang tak boleh nak diungkapkan dengan bahasa. Kemudian kembalinya roh kepada jasad bukannya serupa dengan kebiasaan yang berlaku di dunia ini. Bahkan pengembalian roh kepada jasad adalah suatu pengembalian yang tidak diketahui dunia ini. Tak berbeza, cara yang berbeza. Ketahuilah bahawa azab kubur itu adalah azab di dalam alam barzakh. Saya sebut tadi, nikmat kubur, azab kubur adalah nikmat dan azab di alam barzakh, bukan alam dunia. Bukan dalam kubur kita korek tu. Dalam kubur kita korek tu, tanah tu jadi jasad tu jadi hancur jadi tanah. Setiap yang mati yang berhak menerima azab kubur, ia akan merasainya, sama ada ia dikebumikan atau tidak dikebumikan, sama ada ia dimakan oleh binatang buas atau dibakar hingga menjadi abu ditiup angin, sama ada ia dihukum sula ataupun tenggelam di dalam laut. Azab itu akan menimpa rohnya dan jasadnya sebagaimana ia menimpai orang mati yang dikebumikan. Macam mana tu ustaz? Ya, apa peliknya, Allah Ta'ala yang buat semua tu. Kita berhenti seketika untuk azan.
Kat mana tadi? Ha? Tenggelam dalam laut. Ha? Azab itu akan menimpa rohnya dan jasadnya sebagaimana ia menimpai orang mati yang dikebumikan. Sama saja. Mati terbakar ke, mati kena makan ikan ke, mati lemas dalam laut tak jumpa, mati kena bom ke, mati kena makan duduk dalam perut singa harimau ke, dia tetap ada soal jawab. Sebab tu saya bagi tahu, dia bukan soal jawab. Kubur tu bukan dalam liang lahat kita korek tu. Dia di mana? Alam barzakh. Di mana? Tak tahu. Ustaz pun tak tahu. Memang ustaz tak tahu. Pasal ustaz tak pi lagi. Nanti kita pi, nanti kita tahu. Nanti di akhirat bila kita masuk syurga kita boleh bercakap. Kita boleh bersembang. Benda-benda itu semua. Adapun hadis-hadis yang menerangkan bahawa malaikat menjadikan ia duduk, menjadikan orang mati yang dikubumikan itu duduk, dan tulang rusuknya bertindih, yakni berselisih, macam kita baca hadis minggu lepas tentang azab kubur yang dikenakan kepada orang yang tak beriman. Kata penulis kitab ni, wajib kita fahami daripada penjelasan Rasulullah secara tidak melebih dan mengurang. Jangan duk memandai-mandai. Sebut kata berselisih tulang rusuk. Sebut kata apa tadi? Didudukkan. Macam mana Ustaz? Tak payah duduk macam mana lah. Siapkan amalan, persediaan. Ketika malaikat mendudukkan kita, kita boleh jawab. Siapkan amalan. Itu saja kerja kita. Bukan duk tanya macam mana. Tak begitu. Tidak mentakwil kalimah-kalimah yang tidak boleh ditakwil. Tidak ada buat andaian. Barangkali maksudnya duduk ni bukan duduk kot. Yang maksudkan tidur juga kot. Tak ada. Tak payah duk pandai-pandai macam tu. Macam orang hari ni. Mereka macam-macam. Hari ni tuan-tuan tahu ada orang mengaji agama teka macam-macam. Oh, dia pun tahu dah Dajjal siapa dia hari ni. Hari ni ada orang mengaji agama dah tahu dah Dajjal siapa dia. Tahu dah hari ni. Jahit orang mengaji agama. Tidak mengurangkan maksud baginda, bertujuan menerang dan menjelas. Jangan pandai-pandai terang. Bukan begitu. Orang beriman tidak begitu, kerana seperti yang saya beritahu kepada tuan-tuan, perkara ini termasuk di dalam perkara ghaib. Allah mampu menciptakan perkara yang di luar pengetahuan kita. Berkata Ibn Al-Qayyim, menurut pendapat ulama dahulu mengatakan orang yang telah mati berada dalam nikmat atau azab. Itu berlaku kepada roh dan kepada jasadnya. Kepada roh dan kepada jasadnya. Azab kubur itu kepada roh dan kepada jasad. Macam mana ustaz? Jasad kan kalau hancur. Habis kalau hancur Allah Ta'ala tak boleh bangkitkan semula jasad? Allah Ta'ala boleh buat apa yang dikehendaki. Manakala roh pula masih kekal merasai nikmat ataupun azab selepas daripada bercerai dengan jasadnya. Dan kadangkala roh itu berhubung dengan jasad lalu ia merasai nikmat atau azab bersama dengan jasad. Maknanya ada ketika roh sahaja, ada ketika roh bersama dengan jasad, ikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila sampai hari kiamat kubra, yakni kiamat kubra apa tuan-tuan? Kiamat kubra, kiamat berlaku kemusnahan semua alam ni, itu kiamat kubra. Ada satu lagi kiamat sughra. Kiamat sughra apa? Kiamat kubra maksudnya kecil, kubra maksudnya besar, kiamat besar. Iaitulah kiamat hancur dunia keseluruhan, alam ni hancur. Satu lagi kiamat sughra. Kiamat sughra apa dia? Mati. Mati semua. Sebab tu saya kadang-kadang lawak pun ada. Sebahagian orang mengaji agama cari Imam Mahdi. Akan berlaku kiamat bila? Hari tu dia berkata berlaku kiamat tahun 2020 tak salah saya. Tapi yang hebatnya semua ni akan banjir ni. Satu Malaysia ni akan banjir. Yang hebatnya tak banjir satu tempat je. Kat mana? Kat Perlis. Kat mana? Dekat Banjaran Nakawan tu. Dia berkata kat Perlis. Jadi mereka ramai-ramai dari seluruh Malaysia akan mari ke Perlis. Naik duduk di bukit Banjaran Nakawan tu. Mereka akan bila banjir, mereka akan naik sampan pergi ke Syria. Tapi kurang begitulah. Pasal saya ada dalam sesi nak memulihkan mereka ni semua. Di Perlis ni ada orang Perlis macam-macam.
Ya Allah, saya kata nak cari Imam Mahdi apa? Nabi tak pernah suruh kita cari Imam Mahdi. Nabi hafal akan ada. Jangan jadi seperti orang Yahudi. Orang Yahudi mencari-cari Nabi Muhammad. Bahkan mereka dapat kesan Nabi Muhammad akan datang ke Madinah. Sebab tu ketika Nabi datang ke Madinah, ada orang Yahudi tak? Orang Yahudi ada di Madinah. Sebab apa mereka berhimpun di Madinah? Kerana nak tunggu Nabi akhir zaman. Tuan-tuan, ketika Nabi akhir zaman itu datang, kafaru bih, mereka kufur terhadap Nabi. Hampa ingat hampa duk cari Imam Mahdi, confirm hampa akan jadi pengikut Imam Mahdi? Belum tentu lagi. Buat persediaan sebelum bertemu dengan kiamah sughra, kiamat mati tu. Kita disuruh membuat persiapan sebelum mati, persiapan kematian, bukan persiapan datang Imam Mahdi. Kalau tuan-tuan ada orang mengajak dalam tempat tuan-tuan tahu siapa-siapa mengajak kita mempersiapkan diri kita mengikut Imam Mahdi, menjadi tentera Imam Mahdi, ketahuilah dakwah itu sesat, tak betul dakwah itu. Pengajaran ini tak betul. Kerana agama tak pernah suruh kita mempersiapkan diri jadi pengikut Imam Mahdi. Tapi yang disuruh kita persiapkan diri ialah bekalan sebelum kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhan kamu sebelum datang kepada kamu kematian, bukan sebelum datang kepada kamu Imam Mahdi. Imam Mahdi itu tak tahu lagi apa cerita. Mati itu confirm, semua orang akan bertemu dengan kematian. Kemudian kata dia lagi, manakala kemudian apabila sampai hari kiamat kubra, dikembalikan roh kepada jasad, lalu bangkitlah mereka daripada kubur menemui Tuhannya, dan permasalahan kembali yang semula. Betul? Permasalahan kembali yang semula jasad manusia itu adalah disepakati antara umat Islam. Mana ijma'. Semua ulama sepakat kebangkitan hari akhirat adalah semua jasad ni akan semua kembali. Bukan setakat sepakat umat Islam, bahkan Yahudi juga sepakat, dan umat Nasrani. Nasrani pun percaya di akhirat nanti manusia akan dibangkitkan bersama dengan roh dan jasad. Perkara yang ketiga, tanda-tanda berlaku kiamat. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tangguh kuliah minggu hadapan. Ada soalan? Ya. Sekali lagi, kalau yang mati tu tak beriman, anak dia beriman, ayah dia beriman, tak beriman maksudnya orang Islam. Orang Islam ada iman lah maksudnya. Okey, kalau seorang tu mati, katalah orang dia Islam, dia ada iman, dia mati, dia kita sebut beriman. Kalau dia Islam maksudnya dia mati dalam keadaan ada iman lah. Kalau orang tu dia mati, dia tak ada iman langsung, dia tak Islam lah. Dia Islam lah, tapi iman dia lemah sangat kan. Nabi dalam hadis tak akan masuk ke dalam neraka, maksudnya tidak akan kekal dalam neraka siapa yang ada iman dalam hati walaupun zarrah, walaupun sebesar zarrah. Dia ada iman, dia beriman, dia Muslim, tapi dia masuk neraka. Katalah anak dia ahli syurga, anak dia orang saleh, orang warak, orang saleh, masuk syurga. Boleh tak anak bantu pak macam tu lah? Jawapan dia, boleh, itu nama syafaat. Akan tetapi semua syafaat mesti dapat keizinan dari Allah. Ni terima kasih dengan soalan tu. Kita nak kena faham betul-betul syafaat ni. Syafaat di akhirat nanti ada syafaat para nabi, ada syafaat orang-orang beriman, ada syafaat anak yang soleh, ada syafaat orang mati syahid, ada syafaat orang yang hafal Al-Quran. Semua tu syafaat. Syafaat ni jangan kita faham syafaat siapa-siapa ada anak yang siapa-siapa ahli keluarga yang ada mati syahid boleh memberi syafaat kepada 70 orang ahli keluarga dia
Siapa-siapa yang ada anak dari penghafal Al-Quran boleh beri syafaat kepada ahli keluarga dia. Jangan tuan-tuan faham syafaat ni dalam arti kata anak tu nanti mari kat jurang neraka nampak ayah dia. Oh tu ayah keluar. Mak keluar. Ni adik-beradik abang saya keluar. Ni kakak saya keluar. Bukan itu. Jangan duk faham macam tu. Syafaat ni macam mana? Syafaat ni dia minta, ya Allah, orang ni salat bersama dengan aku, ni mak ayah aku, ya Allah, dialah yang mendidik aku sehingga aku boleh menghafal Al-Quran, ya Allah, keluarkanlah, bebaskanlah dia dari neraka. Allah Ta'ala izinkan, baru boleh bebaskan. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, tak boleh. Sebab tu dalam ayat kursi kita dah baca, kena Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tiada siapa yang boleh memberi syafaat di sisinya, nampak, illa biiznih, melainkan dengan keizinan dari dia. Jadi semua yang boleh memberi syafaat, hatta ni kita sesama kita ni, mana kita tahu dalam kalangan kita ni ada orang saleh, waktu dia salat dia khusyuk, dia doa, Allah Ta'ala makbulkan doa dia. Mana kita tahu di kalangan ramai kita ni? Dia masuk neraka, sebahagian masuk syurga, sebahagian masuk neraka. Dia nama mujadalah, orang mukmin, orang saleh dengan Allah. Maksudnya dia tanya ke Allah, ya Allah, wahai Tuhan, aku tengok fulan bin fulan dulu duduk salat bersama dengan aku, puasa bersama dengan aku, tiba-tiba dia duduk dalam neraka, wahai Allah. Allah akan tanya, Allah akan sebut kepada dia, keluarkan dia dari neraka. Itu maksud syafaat. Dia minta ke Allah, dia bagi tahu ke Allah. Bukan Allah Ta'ala tak tahu, tapi nak menunjukkan kelebihan orang-orang yang saleh, kelebihan anak-anak yang saleh, kelebihan orang-orang yang mati syahid, kelebihan para nabi. Tuan-tuan, dalam Bukhari menceritakan bukan setakat tentang neraka dan syurga, bahkan di mahsyar ketika umat Nabi akan pergi ke haud, telaga Nabi, ada di kalangan orang yang Nabi kenal mereka ketika bagi dia hidup. Nabi kata, ashabi, ashabi, sahabatku, sahabatku. Lalu ada suara yang berkata, mereka bukan sahabat kamu wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah kamu meninggal dunia. Nampak? Maknanya Nabi nak panggil sahabat dia untuk minum air telaga dia, tapi Allah Ta'ala tak izinkan. Allah Ta'ala tak izinkan. Itu di mahsyar pun berlaku perkara yang sama. Maknanya Nabi tak memiliki kuasa. Bahkan Nabi tak tahu apa orang tu buat. Bukan sekejap, lama tuan-tuan, Rasulullah dan para sahabat semua telah meninggal. Ni sahabat 1000 tahun lebih dah ni, sahabat dah meninggal, kesemua para sahabat telah meninggal dunia. Di mahsyar Nabi tak tahu sebahagian orang yang murtad setelah baginda wafat. Nabi tak tahu. Dalam Sahih Bukhari sebut hadis tu. Maka bagaimana orang hari ni, puak-puak sufi, habib apa semua tu duk pergi kubur Nabi minta beberapa perkara yang mengarut. Kononnya Nabi lebih mengetahui. Nabi setelah wafat lebih memiliki kemampuan yang hebat berbanding ketika baginda hidup. Dalam hadis Sahih Bukhari bagi tahu Nabi tak tahu. Bagaimana hampa boleh dakwa Nabi tahu segala bendanya? Menunjukkan dakwaan mereka salah dan menyeleweng dari ajaran Nabi, menyeleweng dari ajaran Nabi. Jadi itu maksud syafaat. Jadi syafaat anak saleh, kawan yang saleh. Sebab tu jemaah masjid kena berbaik sama kita, kerana kita ni saling bantu-membantu di akhirat. Saling minta bantuan kepada Allah Ta'ala membantu kawan yang ada kekurangan. Kemudian saya juga nak bagi tahu, syafaat itu boleh membawa maksud bebaskan dari, minta supaya Allah Ta'ala bebaskan penghuni neraka yang beriman sehingga dia dapat dimasukkan ke dalam syurga. Dan syafaat itu juga boleh jadi dari seorang yang duduk di syurga yang rendah kepada syurga yang tinggi. Sebagai contoh, dalam kalangan ahli keluarga, dalam ramai itu ada seorang tu warak sungguh dia. Warak sungguh orang dia. Di akhirat kelak dia duduk syurga, duduk atas syurga. Lain mak ayah dia duduk bawah, lebih cukup makan saja. Syurga paling bawah. Lalu dia boleh memohon supaya Allah Ta'ala mengangkatkan mak ayah dia berada di syurga bersama dengan dia yang lebih tinggi dari kedudukan yang sepatut mak ayah dia terima. Itu juga syafaat. Itu juga bentuk syafaat yang boleh yang boleh diberikan oleh anak yang saleh atau
Pasangan pun sama juga, pasangan suami isteri. Salah seorang saleh sungguh, seorangnya cukup-cukup makan saja, maka pasangan yang berada di syurga yang lebih tinggi boleh memberi syafaat kepada pasangan dia yang berada di syurga yang rendah. Itu antara bentuk-bentuk syafaat di akhirat. Tapi mesti dengan semua tu mesti dengan keizinan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu syarat utama untuk dapat menerima syafaat dari orang lain ialah iman. Kalau tak ada syarat iman, dia tu di sisi Allah dia kafir, melakukan kesyirikan, tak yakin dengan prinsip-prinsip agama apa semua, dia kafir di sisi Allah Taala. Orang yang macam ni dia tidak layak mendapat mana-mana syafaat dari mana-mana orang beriman. Syarat dia mesti iman. Sebab tu kena jaga iman, kena jaga akidah, kena jaga tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Boleh. Ada soalan lain? Kalau tak ada, saya ingat sekadar itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.